Disebabkan zaman kanak-kanaknya yang buruk, terjadi satu hal di mana seseorang lelaki menjadi sangat kejam, namun dia jugalah menyukai ditemani dan hidup dengan mayat. Kisah ini bermula pada 23 Julai tahun 1989, iaitu Jepun dikejutkan dengan berita penangkapan Tsutomu Miyazaki, seorang pembunuh bersiri, kanibal dan nekrofil, menyukai ditemani dan hidup dengan mayat kerana menculik dan membunuh 4 orang kanak-kanak perempuan berumur di antara 5 hingga 7 tahun. Diberi gelaran The Otoku Murder. Tsutomu juga mencabul mayat yang dibunuh dan memotong serta memakan tangan salah seorang daripada mangsanya. Juga ia digelar sebagai vampire kerana meminum darah mangsanya. Tindakan ini adalah disebabkan oleh zaman kanak-kanaknya yang buruk. Tsutomu Miyazaki dilahirkan pramatang yang menyebabkan berlakunya sedikit kecacatan pada tangannya yang mana lengannya bersambung dengan pergelangan tangannya. Dia perlu menggerakkan keseluruhan tangannya untuk memutarkan tangannya. Kecacatan ini telah menyebabkan Tsutomu menjadi pendiam dan pemalu ketika di bangku sekolah rendah. Rakan sebayanya memulaukannya dan menyebabkan dia sering bersendirian. Ketika itulah minatnya terhadap manga iaitu komik Jepun bermula dan menjadi semakin obses hari demi hari. Disebabkan keputusan yang teruk menyebabkan Tsutomu gagal untuk masuk ke universiti terkemuka di Tokyo iaitu Universiti Meiji. Dia sebaliknya menyambung pelajarannya di kolej untuk menjadi juru teknik gambar. Berkenaan pula dengan ahli keluarganya, bapanya merupakan orang yang berpengaruh di bandar institusi Kaichi dan mempunyai surat khabar sendiri. Namun Tsutomu memberitahu ibu bapanya tidak mempedulikan apa yang dialami dan tidak mahu mendengar masalahnya. Sebaliknya lebih bersikap material. Ketika itu dia berasa ingin membunuh dirinya. Tsutomu langsung tidak menyukai sesiapa di dalam keluarganya, termasuklah adik-beradik perempuannya. Terus dirundung kemerungan yang teruk. Satu-satunya orang yang dirasakan memberi semangat padanya iaitu datuknya telah meninggal dunia pada Mei tahun 1988. Ia membuatkan Tsutomu lebih tertekan dan semakin menyendiri. Untuk mendekatkan dirinya dengan datuknya, Tsutomu telah memakan abu datuknya. Beberapa minggu selepas itu, ketika adik perempuannya sedang mandi, Tsutomu ditangkap kerana mengintai adiknya. Adiknya yang memarahinya kemudian diserang olehnya yang menyebabkan ibunya tersedar akan kejadian itu. Ibunya yang memarahinya dan menasihatinya juga turut diserang olehnya. Ketika berumur 21 tahun, Tsutomu mula mengumpul pornografi anime, majalah lucah serta video lucah kanak-kanak. Jumlah keseluruhan video yang dikumpulkannya adalah 5,763 video. Selain kecacatan pada tangannya, Tsutomu juga berasa malu dengan saiz kemaluannya yang menyebabkan dia segan untuk bersosial dengan wanita sebayanya. Keadaan itu membuatkan dia mengalami rasa rendah diri. Apa yang dilakukannya adalah menghadiri perlawanan tenis di kolej dan mengambil gambar pemain tenis wanita. Gambar-gambar yang diambil kemudian digunakan untuk onani. Pada Ogos tahun 1988, mangsa pertama Tsutomu bernama Mari Konan yang berusia 4 tahun telah diculik ketika bermain di rumah rakannya. Kemudian kanak-kanak itu dibawa ke bawah sebuah jambatan dan duduk di dalam kereta untuk beberapa minit. Tsutomu kemudian mencekik Mari Konan sehingga mati dan kemudian mencabul mayat kanak-kanak itu. Mayat kanak-kanak itu kemudiannya ditinggalkan, hanya pakaiannya yang dibawa pulang oleh Tsutomu. Namun Tsutomu kembali ke tempat mayat beberapa ketika kemudian supaya mayat itu terurai dan mudah baginya untuk memisahkan bahagian badan termasuk tangan, kaki dan giginya. Lebih menyeramkan lagi, tulang mori telah dibakar menjadi serbuk dan dimasukkan ke dalam kotak bersama-sama giginya, gambar pakaiannya dan satu postcode yang tertulis "Mari dibakar, tulang menyesat bukti". Kotak tersebut kemudiannya dihantar kepada keluarga mangsa. Kaki dan tangan mangsa pula disimpan di dalam almarinya. 2 bulan selepas itu, ketika sedang memandu di kawasan pedalaman, Tsutomu terlihat seorang kanak-kanak perempuan yang bernama Masami Yoshizawa berusia 7 tahun. Setelah dipelawa, kanak-kanak itu pun menaiki keretanya dan kemudiannya memadu ke tempat yang sama di mana Mari Kono dibunuh. Menggunakan cara yang sama, Masami dibunuh dan mayatnya dicabul serta membawa pulang baju mangsa. Pada bulan Disember tahun 1988, seorang kanak-kanak bernama Erika Nanba berusia 4 tahun sedang berjalan pulang ke rumahnya. Kanak-kanak malang ini telah diculik oleh Tsutomu dan dibawa di lot parking di Naguri Saitama. Kanak-kanak itu kemudiannya dipaksa untuk membuka bajunya di kursi belakang dan Tsutomu mula mengambil gambarnya. Selepas mengambil gambar, Erika dibunuh. Kaki dan tangannya diikat di bahagian belakangnya dan dimasukkan ke dalam belakang kereta. Mayat Erika kemudian ditinggalkan di tempat letak kereta dan bajunya dibawa
dibuang di kawasan hutan. Sekeping poskut dihantar kepada keluarga mangsa dan Tisutomo menggunakan keratan majalah untuk mengeja Erika sejuk, batuk, tekak, rehat, mati. Mangsa keempat ialah Ayako Nomoto berusia 5 tahun mengalami nasib yang sama pada Jun 1989. Kanak-kanak berusia itu dipujuk oleh Tisutomo untuk mengambil gambarnya. Dia kemudiannya dibawa ke kereta Tisutomo, kemudiannya dibunuh. Mayat Ayako dibawa ke rumahnya dan Tisutomo menghabiskan masa 2 hari kemudian dengan mencabui mayat tersebut. Dia juga mengambil gambar mayat dalam pelbagai posisi dan merakamnya. Tisutomo kemudiannya memotong mayat Ayako setelah ia semakin terurai dan membuang bahagian atas mayat tersebut di kawasan perkuburan dan kepala mayat di Bukit Berdekatan. Namun Tisutomo menyimpan tangan mayat dan kemudiannya memakan dan meminum darah daripadanya. Tisutomo yang takut bahagian mayat Ayako dijumpai oleh pihak polis kemudiannya kembali ke tempat pembuangan mayat 2 minggu selepas lalu membawa pulang Sakibaki mayat ke rumahnya. Mayat itu disimpan di dalam almarinya juga. Sepandai-pandai tumpai melompat akhirnya jatuh ke tanah juga. Sebulan selepas pembunuhan mangsa terakhirnya ketika Tisutomo cuba menculik 2 beradik perempuan, namun salah seorang daripadanya terlepas dan berjaya melarikan diri. Ketika dia cuba untuk mengambil gambar kemaluan kanak-kanak yang diculiknya itu, bapa kepada kanak-kanak itu datang ke arah keretanya, namun Tisutomo berjaya melarikan diri dalam keadaan berbogel. Sekembalinya Tisutomo ke keretanya, dia telah diserbu oleh pihak polis dan berjaya dipekas. Pihak polis kemudiannya menyelongkar rumahnya menyebabkan penemuan 5,763 rakaman video, termasuklah video anime dan filem seram serta rakaman video dan gambar mangsanya. Pihak media menggelarkannya sebagai The Otaku Murder. Otaku bermaksud remaja yang obses terhadap sesuatu, biasanya terhadap anime dan manga. Kes pembunuhan oleh Tisutomo telah memberikan kesan buruk terhadap otaku dengan tuduhan terhadap anime dan filem seram yang menyebabkan pembunuhannya. Tisutomo tidak menunjukkan sebarang keinsafan ketika dibicarakan. Dia memberitahu bahawa gabungan manusia dan tikus itu Redman yang menyuruhnya melakukan pembunuhan tersebut. Dia memberitahu bahawa dia boleh menghidupkan datuknya kembali jika Tisutomo mengikut arahannya. Pada tahun 1994, bapa Tisutomo yang tidak mahu membayar yuran guaman kerana baginya ia tidak adil bagi mangsa pembunuhan kejam anaknya itu telah membunuh diri. Akhirnya pembunuh bersiri Tisutomo Miyazaki telah dijatuhkan hukuman bunuh pada 14 April tahun 1997 dan telah digantung sampai mati pada 17 Jun tahun 2008.